Kita tak dapat guna parti baru ini kerana belum didaftar. Kita nak ikut aturan-peraturan. Kalau belum didaftar, kita tak guna nama itu. Sebab itu kita pilih Amir dan saya yakin Amir dikenali oleh kebanyakan daripada penduduk-penduduk di Felda, di Besaut dan juga di Trolak, Muslim untuk jadi seorang calon yang baik bagi mewakili kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua tahu bahawa saya ini berasal daripada UMNO. Biasa jadi Presiden UMNO selama 22 tahun. Tetapi hari ini saya tak jadi Presiden UMNO. Sebaliknya saya terlibat dengan usaha untuk menggagalkan UMNO. Ya, saya sayang kepada UMNO. Saya seorang daripada pengasas UMNO di Alostar, ahli seberkas dulu. Tetapi apabila kita dapati parti itu sudah menyeleweng, tidak lagi laksanakan janji-janjinya, maka kalau kita terus sokong parti yang menyeleweng, kita juga akan menyeleweng. Kita tahu Felda ini dimulakan di zaman UMNO berkuasa. Masa itu Perikatan Kemudian Barisan Nasional. Pada masa itu Tun Razak telah fikir tentang macam mana nak tolong orang kampung. Mereka tidak ada tanah. Sebab itu diciptakan rancangan Felda. Sebenarnya sebelum pun diciptakan rancangan Felda ini, sudah ramai orang kita yang tak ada tanah, tak ada punca pendapatan. Mereka pergi masuk dalam hutan, tebang tebas cuma dengan parang saja. Ramai yang meninggal kerana dapat sakit malaria. Sebab itu apabila kita berkuasa selepas British UNO, kita berkuasa, maka dirancangkan untuk membangunkan kawasan luar bandar khusus untuk orang-orang Melayu yang kebanyakannya adalah miskin dan tidak ada punca pendapatan. Cadangan ini disambut baik oleh semua orang Melayu dan juga orang Cina, orang India pun ada juga yang terlibat dengan rancangan Felda ini. Dengan adanya rancangan Felda ini, maka tiap seorang daripada peneroka diberi tanah, kebanyakannya seluas 10 ekar. 1 ekar untuk rumah dan kebun kecil, 9 ekar untuk tanam pada masa itu getah, kemudian kelapa sawit. Dan mereka ditadbir oleh Felda pada masa itu. Dan pada masa itu Felda ditadbir dengan baik. Mereka yang menyertai Felda ini dapat kehidupan yang lebih baik daripada sebelum Felda. Semuanya berjalan dengan baik sehinggalah apabila zaman Najib datang, maka diciptakan FGV, Flag Felda Global Ventures. Kononnya nak tolong orang Felda. Tetapi seperti yang Pak Abbas kata tadi, kita tahulah apa yang berlaku. Orang Felda yang dulu tak hutang, lah ni hutang banyak. Janji nak tanam semula supaya bayaran akan dibuat, pinjaman diberi kepada peneroka dan bayaran akan dibuat apabila dapat keuntungan, itu pun tidak berlaku. Jadi ada penyelewengan yang banyak dalam Felda pada ketika itu. Dan pihak pemerintah Barisan Nasional tidak buat apa pun untuk ini. Yang mereka asyik ialah nak kubur wang yang banyak. Tak mudah nak cari, cara lain curi. Saya jumpa dengan Najib. Pada satu masa dulu saya disuruh buat sesuatu supaya Najib balik ke jalan yang benar. Saya jumpa dengan Najib di rumah saya. Masa tu baik dengan dia. Saya kata, Najib, tak payahlah you nak bagi duit banyak-banyak.
turun ke kampung, jumpa orang, bersalam dengan mereka, tanya masalah mereka. Dan kalau ada masalah, selesaikan masalah. Dengan itu saja orang kampung ke sorong Najib, tak payah bagi duit. Bagi duit hari ini hilanglah, habis. Tapi kalau menyertai menolong orang Felda, mereka akan berjaya dan masalah mereka dapat diatasi. Tetapi Najib berpendapat bahawa tak payah jumpa orang Felda ni, tak payah nak bersalam dengan dia orang, tak payah nak tanya apa terjadi kepada mereka, apakah anak mereka dapat pelajaran, tak payah. Kita bagi duit je. Bagi duit, dia sokong. Kerana kuningnya cash is king. Duit tunai itu adalah raja. Jadi dengan duit tunai, tak payah jumpa orang pun, orang akan sokong Najib. Tapi seperti mana kita tahu, dalam pilihan raya ke-14, Najib kalah. Nak bagi duit saja, tapi masalah orang kampung tak diatasi, tetap dia akan kalah. Hutang orang Felda tak ada hutang lah, ni ada hutang, tak selesaikan masalah hutang, bagi RM500. Kononnya cash is king. Wang tunai itu adalah raja. Sebab itu Felda yang dulu menjadi satu agensi yang begitu baik, yang terbesar, estate yang terbesar di dunia, hampir 2 bilion ekar tanah bawah satu jentera. Sepatutnya kita berbangga hari ini dengan Felda. Tetapi kerana tidak ada pembaikan, tidak mengikut aliran ekonomi dunia, maka hari ini ramai orang Felda walaupun mempunyai tanah, mempunyai kelapa sawit, tapi miskin dan menghadapi banyak masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa Pakatan Harapan berkuasa dulu, saya dan rakan-rakan saya telah rancang bagaimana nak hidup balik kawasan-kawasan luar bandar. Kerana kita tahu rata-rata kawasan luar bandar ini miskin. Ada caranya untuk mengatasi kemiskinan mereka. Kita tahu orang biasa ini tak milik tanah besar, ada 2 ekar, 3 ekar. Kalau tanam kelapa sawit, tak tanam yang lain, bila harga kelapa sawit jatuh, miskinlah. Tapi kalau kita tanam kelapa sawit dan kita tanam juga sayur-sayuran, buah-buahan, kita ternak ikan, kita ternak ayam ataupun kambing, itu akan menolong apabila keadaan pasaran untuk kelapa sawit itu merosot. Kita dah rancanglah nak buat ini, tetapi kerajaan saya dicuri. Kerajaan boleh dicuri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan letak jawatan. Saya jatuh kerana parti saya jatuh. Kita dulu ada Pakatan Harapan, buat kerjaan. Lepas itu Presiden Bersatu berkata, kita kena bagi jatuh parti kita. Saya heran juga, kita dah menang, buat jadi kerjaan, dia nak bagi jatuh parti. Dia kata ini pasal DAP ni. DAP ni nak hancur orang Melayu. DAP ni jahat. Dia akan hancur orang Melayu. Dan DAP ni kuasai Pakatan Harapan kononnya. Saya kata ke Muhyiddin, orang Melayu bukan mudah nak dihancur. Saya lama dalam politik. Di zaman British dulu, British cuba nak rampas negeri-negeri Melayu, nak buat Melayu Union. Walaupun raja-raja telah terpaksa tanda tangan serah negeri-negeri mereka kepada British, tetapi rakyat bangun dan menuntut dapat balik negeri kita. Kalau ada hari ini Perak, Kedah, Selangor, Perlis dan lain-lain, sebabnya kerana rakyat bangun. Tak mudah rakyat ditekan oleh British pun. Ini parti DAP besar mana sangat banding dengan British. Nak takut apa?
Tapi dia kata, oh ni nak hancur, kita kena bagi jatuh Parti Pakatan Harapan ini. Bila jatuh Parti Pakatan Harapan, saya pun jatuh lah sama. Takkan parti jatuh, Perdana Menteri duduk Perdana Menteri lagi, jatuh lah. Itulah sebabnya yang saya tinggal Pakatan Harapan, bukan kerana sangat nak berhenti, nak resign gitu saja. Saya biasa berhenti daripada parti ini tiga kali. Tapi bukan kerana saya nak berhenti, kerana parti buat benda yang tak betul. Di zaman Tunku Abdul Rahman, saya kritik dia, saya tulis surat, kasarlah sikit. Tapi pasal itu saya masih muda, bukan umur 90 tahun. Masa tu umur 30 tahun. Bila tahun 1969 berlaku yang mana prestasi Perikatan itu tidak begitu baik, saya tulis surat kepada Tunku, saya bagi tahu kepada Tunku sebabnya kita kalah kerana Tunku tak tumpu kepada pembangunan luar bandar. Orang-orang miskin banyak di luar bandar, semua mereka Melayu. Saya tulis kat Tunku, dia marah kat saya, dia kata macam-macam lah kat saya. Tapi tak apalah, dia dah meninggal, saya tak nak kata apa-apa lagi. Saya pun rujuk balik, dah baik balik dah. Sebelum dia meninggal, saya dah baik balik dengan Tunku. Saya juga letak jawatan di zaman Pak Lah. Saya letak jawatan sebelum tu. Saya tengah jadi Perdana Menteri, elok-elok, tak ada siapa nak tolak saya. Tapi saya fikir lama sangat lah, 22 tahun jadi Perdana Menteri, berhentilah, bagi can kepada orang muda. Itu saya letak jawatan, tak bagi tahu kat siapa pun. Isteri saya pun tak tahu. Dia tiba-tiba dengar saya dah letak jawatan, nak tarik balik tak boleh. Lepas tu bila Pak Lah jadi Perdana Menteri, buat tak betul. Tahulah cerita Khairi, cerita macam-macam keluarga dia buat. Dan masa itu pun saya letak jawatan daripada UMNO. Saya sayang kepada UMNO. Tapi bila buat tak betul, saya tak boleh nak sokong UMNO. Jadi bila dalam masa Pak Lah pun saya letak jawatan juga. Lepas tu datang Najib. Kita ingat Najib ni anak Tun Razak. Tun Razak yang buka Felda apa semua ni, yang betul-betul berusaha, bekerja. Anak dia tentulah macam dia. Tapi tak macam tu. Dia curi duit. Curi duit 200-300 tak apalah kadang-kadang. Tapi curi sampai berbilion-bilion ringgit. Baru-baru ni dihukum oleh mahkamah salah. Tapi dia sini, dia main sini, dia kata minta supaya sokonglah calon BN ini sebagai tanda kesian kepada dia. Tak tahulah kita ada pilihan raya kecil ni untuk nak tahu kesian kat Najib ataupun tidak. Kita kesian kepada calon kita ni. Kita letak calon yang baik, dan saya harap semua di sini akan beri sokongan kepada calon kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan dengan senang hati letak jawatan, tapi bila parti dah jatuh, mana nak boleh jadi Perdana Menteri lagi. Hidup Tun! Terima kasih. Saya tengok di luar ada hidup rakyat. Ya, tapi hidup Najib lah. Ini satu peristiwa yang berlaku kerana parti yang saya tubuh bersama-sama dengan Muhyiddin. Parti ini, tujuan parti ini ditubuh, Parti Bersatu, ialah untuk menjatuhkan Najib. Dan kita berjaya pasal kita bagi tahu kepada rakyat, kami akan usaha supaya pemerintahan zalim Najib ini akan jatuh, dan rakyat pun sokong kami dan kita menang. Lepas kita menang, kita terap janji kita kepada rakyat, kita sokong Najib balik, lari hidup balik Najib. Jadi ini satu penyelewengan
boleh dikatakan satu pengkhianatan lah. Kita janji kepada rakyat satu benda, kita buat lain benda yang bertentangan dengan janji kita. Ini tak baik. Dalam masyarakat kita, kalau kita buat janji, kita pegang kepada janji kita. Kalau tidak, kalau rosak habis masyarakat kita. Kalau kita buat janji, lepas itu kita mungkir janji. Sebab itulah saya tak dapat bersama dengan Muhyiddin dalam kerjaan dia. Sebenarnya bukan dia nak bagi kepada Muhyiddin, dia nak suruh saya jadi Perdana Menteri. Saya tak jadi Perdana Menteri Pakatan Harapan, nak jadi Perdana Menteri Najib. Mana boleh. Saya lawan dengan dia, lepas tu nak jadi dia punya Perdana. Jadi saya katakan, Muhyiddin, saya tak sanggup lah nak kerjasama dengan penyangga-penyangga. Kalau orang UMNO yang keluar daripada UMNO yang jadi bebas ataupun masuk Parti Bersatu, kita terima lah. Tapi ini nak suruh saya sokong UMNO. UMNO lah yang curi duit. Dia kata kalau you nak masuk, you masuklah. Saya tak minta. Ikut suka you lah. Dia kata dia tak apa. Dia curi duit pun tak apa. Asalkan dia politik, dia dapat kemenangan. Inilah Muhyiddin. Saya tak sangka dia macam tu. Dulu sama-sama kita buka parti kita. Kita harap kita akan berjuang untuk menjayakan hasrat parti kita. Sekarang ini tuan-tuan, apa yang sedang berlaku sekarang ialah politik wang. Mereka semua berjuang dalam politik bukan kerana nak berkhidmat kepada rakyat, nak majukan negara, nak bangunkan negara. Tidak. Mereka masuk dalam politik nak jadi menteri, dapat gaji besar, nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau itu hasrat kamu, bagi tahu kepada semua orang, kami masuk politik ini kerana nak jadi menteri. Nak tengok kalau orang nak sokong ataupun tidak. Tapi bila kempen, banyak janji itu, janji ini. Bila dah menang, dapat jadi menteri, saya bagi tahu kepada dia orang, you jadi menteri daripada Bersatu. Dulu kita berjuang bersama. Sekarang ni Bersatu dah tak disokong oleh UMNO, tak disokong oleh PH. Jadi Bersatu tinggal sendirilah. Macam mana nak menang? Baliklah kepada hati asal. Tapi kami dapat duit banyak sebagai menteri, anak nak balik. Jadi perjuangan untuk duit, bukan untuk nak jayakan negara, tidak, cuma untuk duit saja. Inilah yang sedang berlaku. Sebab itulah kita terpaksa tubuh sebuah parti lagi untuk ganti Bersatu. Kerana Bersatu sudah gugurkan janji-janji kita. Jadi kita masih berpendapat bahawa negara kita ini mestilah dibersihkan daripada orang yang masuk politik kerana wang. Saya terkejut bila saya dengar kata Kunan. Dia kata nama dia Tunku Kunan, tapi tak apa tahu Tunku ke tak. Tapi Kunan lah. Dia ada duit dalam bank 1 bilion ringgit. Ahli politik boleh ada 1 bilion ringgit dari mana? Kalau tak dicuri, orang berniaga pun tak boleh dapat duit macam tu. Jamaluddin Jarjis yang dulu rapat dengan Najib, tapi dia jatuh ke terbang kapal helikopter dan meninggal. Sekarang ni kita dengar dia ada 2 bilion ringgit. Jadi semua orang ini masuk politik pasal duit, bukan pasal kita. Bukan nak jaga orang Felda, bukan nak maju negara, tapi kena dapat duit. Boleh kumpul duit sampai berbilion-bilion. Tuan-tuan dan puan-puan, parti baru ini berhasrat untuk
hapuskan politik wang. Terima kasih kerana saya percaya tepukan itu bermakna bahawa kita semua nak elak daripada politik wang. Bila ada politik wang, apa yang boleh berlaku? Orang yang masuk politik ni masuk kerana duit. Jadi orang yang kaya boleh beli calon-calon ini dan mereka akan jadi kerajaan, jadi menteri dan sebagainya, tetapi terhutang budi kepada orang yang bagi duit. Dengan itu penyangak pun boleh jadi Perdana Menteri. Sebab itu kita lihat apa yang berlaku di zaman Najib. Semuanya penyangak, semua duit banyak, sebab itu tak mau tinggal jawatan. Dan sekarang ni masa Muhyiddin pun macam itu juga. Baru-baru ini di Sabah 13 orang ahli dalam kerajaan warisan di Sabah dibeli supaya keluar daripada warisan, nak tumbang kerajaan warisan. Jadi orang yang boleh jual diri mereka nak kita pilih. Saya percaya Amir tak akan jual diri dia. Apa you punya price? Tapi orang belah sana tu kalau nampak ada duit, lompat macam katak. Siapa bagi duit, dia lompat lah. Sebab tu saya tengok dia orang duit banyak. Sepanjang jalan saya sampai sini nampak bendera Barisan Nasional ni penuh. Kita tak banyak. Oh, tak boleh. Dulu boleh pegang tangan, angkatlah tak boleh pegang tangan. You janji tau, bukan kerana duit. Jangan pula BN datang katakan you, kami akan bagi 5 million ringgit kalau lompat, dan kau apa lompat. Tak boleh lah macam tu. Orang ni semua pilih bukan kerana nak bagi harga you naik. Dia pilih pasal nak berkhidmat kepada semua orang ini. Saya baca banyak masalah orang Kedah ni. Ada yang berhutang sampai 100,000 ringgit tak boleh bayar. Ada yang dijanji bayaran tak dibayar. Jadi ini semua tanggungjawab, tahu? Dia ikrar ni depan semua orang. Kalau dia tak buat, saya digodam ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya malam ni kena cakap sekali lagi. Dah tua, umur dah tua sangat lah. Nak cakap pun dah tak boleh. Tapi malam ni kena cakap juga lah. Jadi takat saya ni, ini sajalah. Saya berhenti. Janji dia orang, kononnya masuk di kawasan ni, nampak ada kedai kopi, boleh minum kopi. Dia suruh bercakap. Apa nak buat? Inilah orang politik. Kalau orang politik tak mau cakap, habislah modal dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan tidak ikat diri dengan parti. Sampai bila parti buat salah pun kita syukur. Itulah yang merosakkan negara. Saya Presiden UMNO, tetapi bila UMNO buat salah, saya tak syukur. Saya berhenti di zaman Pak Lah. Zaman Najib pun saya berhenti pasal dia buat benda yang tak betul. Dia guna UMNO ini untuk curi duit. Lah ni dia datang sini menangis lah. Tapi sebenarnya dia curi duit. Kalau tidak, takkan kita nak buat benda macam itu kat dia. Itu pun bukan main. Ada dengan escort motorcycle apa semua. Orang dah didapati bersalah. Saya tak dapat dah escort motorcycle ambil balik. Tak apalah, saya tak minta escort apa pun. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan fikir dengan mendalam.
nasib kita bergantung kepada kita. Undi kita tentukan nasib masa depan kita. Kalau kita tak fikir, cuma ingat, oh ini parti saya sokong lah. Dia buat apa, tak peduli lah, dia parti saya. Saya ingat kalau kita buat macam tu, negara kita akan diperintah oleh penyangak, pencuri, nyamun dan sebagainya. Pada masa itu agak lewat untuk kita nak alih supaya kembali kepada jalan yang benar. Negara diperintah oleh orang yang apabila buat janji akan pegang kuat kepada janji mereka. Sekian.